Hai, Assalamualaikum Malaysia dan seantero dunia. Okey, hari ni Mami nak share, nak share tentang bila patut risau. Okey, bila patut risau bila baby overweight. Bila yang kita kena risau kan? Okey. So, thank you for watching. Alright. Thank you for watching semua. By the way, you all semua ni tengah buat apa ni? Petang-petang macam ni. Okay, Mami dekat office. Okay, so Mami dekat office. Hari ni Mami nak share tentang baby overweight. So, bila patut kita risau dan bila patut kita tak risau. Boleh pula macam tu kan? So, topik ni kalau kita tengok kan, baby overweight ni macam dia jadi satu topik yang macam kadang orang lepas pandang tau. Orang lebih ibu-ibu lebih suka macam risau bila baby underweight kan. Baby macam kurang berat badan. Kita mulalah risau, anak aku ni cukup makan ke tak. Hai Puan Pija. Okay, ada setengah macam daripada kita risau baby tak menyusu kan. Tapi sebenarnya macam overweight ni pun kita kena ambil tahu juga. Okay, kadang kita tengok baby yang comel-comel, cabi-cabi tu kan, geram je macam nak picit-picit kan. Biasanya memang macam tu lah kan. Kita lebih suka mendefinasi kan baby yang badan besar-besar, yang debab-debab, yang pipi apa tu orang panggil apa? Pipi cabi-cabi tu, kita jadi macam geram kan. Kalau baby yang underweight ni, yang macam kurus-kurus ni, kita macam kita suka juga baby, tapi kita macam lebih prefer ke baby yang besar-besar macam tu kan. So kalau macam kadang kita tengok macam baby yang besar ni, dia tak overweight. Ada yang baby yang macam sebab dia tinggi, so memang dia jenis rangka, dia memang badan dia, memang dia keturunan dia memang jenis badan besar kan, sado-sado tu kan. So dia ada setengah yang baby macam tu, dia tak overweight. Okay, dia tak overweight. So bila kita nak kenal pasti baby yang overweight ni. Okay, so join Mami petang ni. Alright, join Mami petang ni kalau suka. Kalau you minat nak tahu lebih lanjut lagi, okay, so please send love, like and share kita punya session petang ni dekat timeline you all. Okay, boleh share kan. Okay, so share supaya kita sama-sama boleh share ilmu, share orang panggil pengalaman, share kalau macam ada di kalangan kita ibu-ibu ni yang memang ada anak yang overweight, apa you buat. Hai, selamat petang Puan Juliet. Okay, so sama-sama kita share. Okay, bagi pendapat, bagi sambil-sambil kita petang-petang ni rasanya tak ada PDPR dah kot. Kan, bagi ibu-ibu yang tengah sibuk PDPR mungkin tengah buat homework lah kot. Alright, so kita share, kita join, kita sama-sama berkongsi. So Mami nak sembang-sembang, nama pun sembang santai Mami Jas kan. Okay, so Mami nak share dengan you all. Macam Mami ada pengalaman sendiri, yang mana anak-anak Mami dia jenis bila lahir memang jenis besar. Okay, memang dari dalam perut lagi dia dah besar. Okay, padahal Mami ni bukannya ada kencing manis ke, bukannya ada any problem pun, tapi genetik Mami memang jenis macam lahirkan baby memang jenis besar. Okay, macam dalam perut kan. So waktu dalam perut pun memang doktor pun dia agak risau bila baby jenis macam keluar mesti dekat 4 kilo. Ada yang seorang tu dia keluar dah 4 kilo lebih. So anak-anak Mami semua dia dalam perut lagi dia dah memang dah besar. So bila lahir dia orang memang jenis cabi-cabi. Memang jenis cabi-cabi. So adakah anak Mami dalam kategori overweight? Okay, so bila kita sembang pasal overweight ni kan, macam baby 6 bulan, bila dia 6 bulan dia dah start makan kan. So daripada dia macam dia baru lahir, dia breastfeed. Okay, biasanya baby akan breastfeed. Okay, hai Puan Mrs. Arumani. Okay, so bila dia lahir dia breastfeed. Okay, so bila dia breastfeed dia dah dapat dia punya fat.
okey, daripada susu ibu. Okey, dalam susu ibu tu memang dah contain separuh daripada keperluan lemak yang dia perlukan. Baby ni kok mana pun bila dia daripada dia lahir sampaikan dia besar, sebab masa dia lahir tu badan dia tak ada lemak tau. So bukan kata tak ada lemak sepenuhnya, tapi dia perlukan lemak untuk membesar. Okay, so bila dia perlukan lemak yang untuk membesar, dia dah minum susu ibu daripada 0 ke 6 bulan tu. Okay, dia dah dapat separuh daripada keperluan lemak dalam badan dia. Okay, just dengan minum susu ibu sahaja. So bila dia minum susu ibu, dia dah dapat lemak. So bila dia dah 6 bulan, bila dia dah 6 bulan, dia still perlukan lemak tambahan, kalori orang panggil kan. So dia perlu makan makanan yang tinggi kalori, yang ada kalori. So kita kalau macam contoh macam kalau dia dah setahun, 8 bulan lah, let's say 8 bulan, kita nak bagi dia minum, nak bagi dia makan yogurt apa semua tu sangat-sangat digalakkan. Okay, tapi kita kena cari yogurt yang memang full cream lah. Okay, yang memang ada kalori yang tinggi. Dia tak boleh macam low punya kalori yogurt apa semua tu, macam untuk yang diet tu. So baby dia kena ambil yang full. Okay, so untuk tambah lemak dalam badan dia supaya dia boleh grow dengan betul, dengan baik. Okay, tapi kadang kita risau bila kita bagi anak kita makan. Kita risau saat lagi dia ni obesity pula. Hai Puan Izni. Okay, selamat petang. Okay, petang ni kita nak sembang tentang baby yang overweight, bila patut kita risau. Okay, so bila kita bagi anak kita makan, kita bagi makan karbo, bagi hidangan yang lengkap apa semua tu, itu dah bagus. Tapi bila kita detect yang anak kita obesity, pada waktu itulah kita patut risau. Sebab kita setiap bulan kita akan pergi check up, kan? So kita pergi, tak kisahlah kita pergi private ataupun kita pergi government punya KK. Okay, so mesti akan kita dekat buku tu memang kita dah ada dah graf yang nurse atau doktor dah tick dah dekat situ. Tinggi berapa, berat berapa, kan? So kalau macam bawah par, kita tahu dia anak kita underweight. Tapi kalau sedang-sedang tu okey, anak kita dalam fasa membesar yang betul. Okey, tapi bila dah lepas daripada orang panggil apa? Orang panggil apa tu, pagang kan? Biasanya orang panggil atas pagang, bawah pagang kan? Okay. So bila dia lepas atas pagang tu, mulalah kita risau sebab anak kita tu overweight. So di dalam kategori overweight, bila patut kita risau is satu, kalau kita bagi anak kita minum susu formula. Okay, so kalau dia minum susu formula sahaja tanpa minum susu ibu, dan dekat situ kita patut risau. Sebab beza kalau susu ibu dengan susu formula ni memang sangat-sangat beza. Okay, so dekat situ kita patut risau. Kalau anak kita menyusu badan sahaja, dan berat badan dia gain terlampau cepat, maksudnya okay, so dia gain weight yang sangat-sangat drastik, okay, daripada susu ibu tu, kita tak perlu risau sangat dekat situ. Okay, tak perlu risau sangat. Even macam doktor-doktor pun dia macam, even macam anak mami kan, dia gain weight macam 4 bulan mesti okay, ni mesti berat badan dia 8 kilo dah. Kalau 4 bulan anak mami, selalu standard dia orang memang macam tu. Mami duk perhati je daripada yang nombor 1 sampai yang nombor 4. Memang jenis macam tu. Tapi sebab dia orang ni memang minum susu ibu sahaja. Okay, so bila kita jumpa dengan doktor cakap okey, dari segi diet, makan dia pun okey. Okay, so bila macam tu, bila kita kena pasti balik, memang dia genetik. Dari genetik memang dah macam tu. So dia gain weight sangat fast. Okay, 4 bulan dah 8 kilo. Bila 6 bulan dah 12 kilo. Itu agak heavy lah, macam anak mami yang sulung tu. Hai Puan Siti, Puan Rizky, sama orang yang sama alright. Puan Ain. Okay, betul tak mami sebut? Sorry kalau tersalah sebut. Okay, so macam anak-anak mami yang mami notice lah, sebab dia orang lahir memang besar. So bila dia orang membesar, dia orang lagi besar waktu baby tu. Okay, so bila dia macam bila dia cuma masalah mami, bila yang mami hadapi lah kan, bila dia macam cepat sangat berat badan dia tu cepat sangat naik, cepat.
Memang sangat cepat. Sampai mami rasa macam nak dukung ni kan ada masa baby kan biasalah dia ada masa-masa dia akan macam merengek nak dukung saja. Waktu kita nak masak pun kita nak kena dukung dia saja kan. Bila part macam tu nak dukung, nak bawa pergi jalan-jalan, yang tu yang agak apa tu orang panggil apa? Agak I don't call. Okay. So agak macam yalah berat kan. Kita pun rasa macam berat. Semangat kan baby, semangat. Kalau mak mami dia tak bagi sebut berat-berat ni, dia akan cakap semangat kan. So kita rasa macam berat, macam yalah nak carry dia tu. Itu je problem dia, kita cepat sakit pinggang kan. So itu problem yang mami hadap lah bila anak yang besar, yang badan besar ni, yang berat. Okay. Tapi dari segi macam kalau kita tengok kan, macam baby ni kita boleh tengok kalau baby tu overweight tu macam mana. Okay, bila kita check dekat klinik, dia apa tu? Ada lagi call. Alright. So bila kita pergi dekat klinik dah memang atas daripada pagar dan anak kita memang overweight, tapi kena pasti dia punya diet dia macam mana, dia makan macam mana, dia minum susu ibu atau susu formula. Dan kita tengok part bila yang kita patut worry. Okay, Satna, Pinat, ada call Pinat, mak dengan ayah Pinat ni. Sekejap dekat IG kita post tak. Alahai, kesian. Okay, ada call. Alright, sorry terganggu. Okay. So kita patut bila kita patut risau, okay? Saat mami kat mana kita tadi? Okay. Bila kita pergi check, okay? Baby kita apa tu overweight kan? So kita pergi check dekat klinik dan kita dapat tahu baby kita overweight. Alright. So bila kita check BMI dia lah biasanya. Bila kita check BMI. Lepas tu ada lagi call. Lepas tu bila kita tengok kan baby ni bila dia overweight kan, bila dia overweight, okay, kita sebenarnya macam baby ni dia kalau macam dia sebenarnya dia macam tak perlu diet pun. Kalau macam kita orang besar ni kan, kita ibu-ibu ni kita nak diet kan, kita nak diet bila kita rasa berat badan kita naik, kita nak diet. Okey, tapi untuk baby ni dia tak perlu pun diet. Tak ada istilah diet hang kena diet kan. Kita tengok anak kan, kita cakap okey hang kena diet, so mami akan limitkan makan ni macam tu. Sebenarnya baby kita tak perlu pun bagi dia diet. Tak ada istilah diet dekat baby. So janganlah bila anak kita overweight, kita cut itu, kita cut ini, kita tak bagi makan tak bagi makan macam tu, tak bagi makan macam ni kan. Tapi sebenarnya ada yang perlu kita cut, ada yang perlu kita kena jalan macam biasa je, bagi dia makan macam biasa je. Okay. So bila baby kita kategori overweight, satu yang kita boleh buat is okay, kita kena limitkan makanan yang manis. Okay, macam kita faham macam baby bawah 1 tahun kita tak bagi makan gula dan garam kan. So kita tak bagi makan gula dan garam, tapi ada gula dalam makanan yang yang seharian yang kita bagi. Okay, so setiap makanan, setiap bahan-bahan semula jadi mesti ada gula. Kalau macam dalam nasi ada gula juga. Okay, gula semula jadi dia. Okay, sebab dia karbo, dia kategori karbo. So dalam tu memang ada gula-gula semula jadi. Okay, dalam buah-buahan pun ada juga gula semula jadi. So dalam makanan-makanan lain pun memang mesti akan ada gula semula jadi juga. Okay, so kita kena pasti apa jenis makanan yang manis. Okay, makanan yang manis, yang tu kita cut dulu. Maksudnya kalau kita selalu bagi anak kita makan pisang, okay, pisang dia banyak gula, dia tinggi gula. Okay, so kalau boleh, kalau kita bagi sebiji pisang, kita bagi separuh pisang. Okay, ataupun kita tukar pisang tu mixkan dengan oat ke kan. So dia macam tak banyak, tak terlampau manis sangat kita bagi dekat anak. So dia lagi satu, bila kita nak susun waktu makan anak-anak tu, kita kena make sure yang anak kita dia makan
letaklah macam dia kerap makan saja. Macam tu. So kita kena susun macam pagi sarapan, okey. Lepas tu in between ada snack. Snack pun kita bagilah buah-buahan yang kurang manis, buah-buahan yang sesuai untuk dia. Okey. So lepas tu tengah hari ada waktu makan, dan kita bagi makan macam biasa. Okey, kita kerapkan makan tak apa, tapi kuantiti dia tu jangan terlampau lebih sangat. Macam kita seronok, mestilah kita seronok kan kalau macam kita masak satu bowl bubur dekat anak, kita suap, anak habiskan. Oh ya Allah, seronoknya. Kalau mami pun seronok tengok anak makan kan. Tapi kita ada macam portion-portion untuk baby ni sebenarnya. Tambah kalau kita detect anak kita overweight, okey, kita kena ikutlah portion dia. Kalau boleh jangan terlampau banyak sangat lah. Okey, so ada sukatan dia setengah cawan. So macam itulah kita tengok. Okey, dan kita kena pandai susun waktu dia makan. Alright. Lepas tu kurangkan makanan manis. And satu lagi, kita kena kenal pasti. Okey, kenal pasti jenis dia menangis tu sebab apa. Ada setengah ibu-ibu kalau menangis je terus dia bagi susu. Menangis dia bagi susu. Dia ingat anak dia lapar kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok macam anak kita menangis, dia ada sebab. Ada setengah menangis kan ada banyak jenis. Satu menangis sebab sakit, satu menangis sebab mengantuk, satu menangis sebab lapar, satu menangis sebab perut kembung kan. So kita kena kenal pasti kenapa anak kita menangis. Okey, jangan dia menangis je suap susu. Menangis je suap susu, dan memang dia akan tend to jadi obesity lah. Okey, tambah-tambah kalau anak kita tu minum susu formula kan. So you all kena pasti kenapa dia menangis. So yang tu pun satu juga. Alright. So bila yang satu lagi, bila anak kita cabi, kita tak perlu risau sangat kalau dia sihat. Okey, kalau dia sihat, dia punya development dia bagus, dia membesar dengan macam bila fasa merangkak, dia merangkak. Bila fasa dia berjalan, dia berjalan. Okey, so itu kita tak perlu risau. Tapi kalau kita detect yang anak kita dah lah cabi, okey, dah lah cabi, merangkak pun tak mau, bangun berjalan pun lambat. Lepas tu dari segi dia punya mental pun kita kena tahu juga. Okey, kalau kita nampak macam dia lambat, dia macam ada unsur-unsur yang lambat lah, macam delay dekat fizikal dia ataupun dari segi mental dia. Okey, yang tu kita kena consult dengan doktor. Okey, so bila kita consult dengan doktor, doktor akan check sama ada dia punya berat yang mempengaruhi dia punya development ataupun ada benda-benda lain, ada sebab-sebab lain. Okey, so memang kena jumpa doktor yang tu kalau macam nampak macam abnormal lah. Okey, maksudnya tak normal, anak kita ni ada delay. So kena, yang tu memang kena risau. Okey, yang tu memang kena risau. Alright. So kalau macam kita nampak anak kita ni aktif, cuma badan dia jenis besar, okey, ataupun dia menurun kita punya genetik, sama ada kita atau suami tu berbadan besar, then should be okay. Alright. So jangan terlampau stres sangat lah. Okey, part tu. So kita kena tengok bila patut risau, bila tak perlu risau. Sebab kadang-kadang kita ibu ni, kita overthinking tau. Kita ada sifat macam overthinking. So kita macam fikir yang macam tak baik kan. Macam kita terlampau fikir sangat kan. So kita kena tengok yang part mana kita perlu risau, part mana kita tak perlu risau. Okay, so macam tu lah. Alright. Lagi satu yang mami nak bagi tahu, beza antara baby boy dengan baby girl. Okay, baby girl dia punya berat dia macam kalau dia gain weight sikit tu pun kan, dia gain weight sikit, dia macam dia chubby tapi dia ringan sebenarnya. Okay, kalau macam baby girl ni, sebab badan dia, ni mami buat comparison lah between anak mami. Mami ada 3 boys, seorang girl. Semua jenis macam membesar tu memang jenis 4 bulan 8 kilo. Memang yang macam itulah standard mereka kan. Tapi yang baby girl ni, dia 4 bulan 8 kilo pun isi dia tak orang panggil apa, tak kejap sangat. Kalau orang Kedah cakap, orang utara cakap tak kejap tau. Macam dia tak pejal. Dia tak pejal sangat. Okey, kalau macam baby boy ni, dia tak nampak macam chubby sangat, tapi
bila kita pegang, ya Allah pejalnya, bila kita dukung memang rasa berat dia tu lebih sikit. So kena tengok beza. So kalau macam anak kita, yang penting kita kena pandai tengok graf waktu kita buat check up dekat klinik tu lah. Okay, so kita kena tengok dia ada beza. Kalau baby boy dengan baby girl mesti ada bacaan yang berbeza, BMI dia yang berbeza. Okay, so kalau ada tak yang nak sembang-sembang dengan mami, yang nak share you punya pengalaman ke, ada anak yang obes ke? Okay, so kalau bila anak kita macam kita detect obes, janganlah terlampau macam rasa macam kena diet ni anak aku, kena diet ni anak aku kena diet kan. So kita kena check dulu, okey? Check dulu, kena pasti dulu patut tak kita kurangkan susu dia ke, patut ke kita kurangkan makanan dia ke, macam mana kan. Tapi sebenarnya memang kalau ikut doktor-doktor pun dia orang tak ada lah nak suruh anak kita tu diet immediately, kurangkan ni lah apa semua. Yang penting kaji balik tengok. Kadang terlebih sangat makan benda manis kan, tambah-tambah bila anak dah besar sikit kan, dah masuk fasa kanak-kanak kan, kita bagi kek, bagi makan apa tu, benda-benda yang manis, snack macam cereal kan, cereal macam even macam Coco Crunch, macam cereal tu pun, snack yang ada manis-manis tu pun kan, macam tu pun boleh buat badan kita, badan anak cepat naik, cepat jadi obes. Okay, and elakkan fast food lah. Bila anak dah besar, elakkan fast food. Okay, so benda-benda macam ni yang menyumbang obesity. Waktu tu kita patut risau. Tapi kalau waktu baby 2 tahun, macam toddler dan baby ni bawah 2 tahun ni, kita supposedly tak perlu meletakkan kerisauan yang terlampau tinggi, okay, dekat anak. Dan bila dia dah 2 tahun ke atas, waktu tu kalau obes, terlampau-lampau badan dia naik di pam-pam tu, waktu tu lah kena risau. Okay, waktu tu lah kita kena ajar anak kita kurangkan sikit ini, kurangkan manis, kurangkan rasa nak makan apa tu fast food, kurangkan benda-benda macam tu lah. Okay, as long as anak kita membesar dengan baik, dengan aktif, then should be no problem. Alright, so itu je mami nak share. Okay, hopefully boleh dapat something hari ni. Right, so ada apa-apa tak nak sembang dengan mami ni? Tak ada nak sembang dengan mami. Banyak sembang, okay. Alright, so biasalah hari Rabu memang mami akan share lah. Kalau you all tengok macam dekat Groomy ni, kita ada share macam setiap hari kita live kecuali hari Ahad. Okay, kecuali hari Ahad. So kebanyakan yang live yang lain, biasanya Cik Hana, Cik Pinat, Cik Farah, dia orang memang akan share lah tentang tema topik kita. Sebab setiap minggu kita ada tema untuk disembangkan dekat sini secara live dengan followers dekat IG dan Facebook. Okay, kita dah memang set kan, macam overweight, underweight, makanan apa semua tu memang kita sharekan dengan you all. Okay, tapi mami akan appear on hari Rabu just untuk share tentang kita punya pengalaman. Sebab dari segi macam info-info, fakta-fakta memang kita boleh belajar. Even kalau kita Google pun kita boleh tengok. Tapi dari segi pengalaman, kita kena ada sharing macam ni lah. Okay, so at least kita boleh borak and boleh tahu yang bukan kita saja yang ada anak yang macam ni, bukan kita saja yang ada anak overweight, bukan anak kita saja underweight. So kita ada pengalaman yang kita boleh sharekan. Okay, so hopefully bermanfaat untuk semua. Thank you semua yang menonton. Mami nampak dekat sini ada juga ejen-ejen kita yang menonton hari ni. And kalau you all perlukan produk Groomy, nak dapatkan produk Groomy, boleh contact dengan kita punya ejen-ejen yang berdekatan dengan you all. Okay, insya-Allah dia orang memang aktif and dia orang memang akan serve dengan baik. Okay, so boleh contact kita punya ejen-ejen. And dalam masa yang sama, kalau nak dapatkan produk Groomy, boleh contact Careline kita, and Careline kita akan channelkan ke ejen ataupun macam mana. Alright, so kalau macam nak beli kat Shopee pun ada, ejen-ejen kita pun beraksi dekat Shopee. You all boleh shopping kat sana. Alright, and then website kita ada
Dekat Facebook pun, IG boleh DM, Telegram boleh PM. Okay, so senang je nak dapatkan produk Gumi, and boleh walk in dekat kedai-kedai yang berdekatan. Tapi time PKP ni contact dululah. Ada kedai yang tak buka, ada kedai yang buka kan. So you all boleh contact dulu. Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah hari Rabu nanti. Alright, by the way besok kita ada aktiviti belajar bahasa. Biasanya hari Khamis kita akan belajar bahasa. Last week kita belajar logat Sarawak kan. So this week kita ada special, yang lagi special, kita akan belajar bahasa Siam. So kalau you all berminat nak belajar bahasa Siam, besok belajar dengan tim Mami. Alright, so kita jumpa besok. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.